Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Taufifa binti Muhammad Yusof. Kami dari grup 7 akan membincangkan mengenai masalah kesihatan obesiti Malaysia. Okey. Seperti sedia maklum, pada abad ini Malaysia telah melalui satu fasa yang luar biasa, terutamanya pada krisis kesihatan yang senyap tetapi menimbulkan kebimbangan masyarakat. Iaitu obesiti. Okey. Masalah obesiti ini telah pun bertapak kukuh dalam struktur masyarakat Malaysia yang mengakibatkan wujudnya penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi dan lain-lain. Kewujudan obesiti berpunca daripada corak pemakanan dan gaya hidup yang tidak aktif. Seterusnya, saya akan beralih kepada rakan saya untuk mengumpas lebih lanjut mengenai masalah kesihatan obesiti di Malaysia. Kami akan membincangkan lebih lanjut mengenai latar belakang kajian, masalah atau kesan negatif obesiti, objektif kajian dan hipotesis kajian. Okey. Tanpa membuang masa, saya akan pass pada teammate saya. Hai, nama saya Roni Chua. Sekarang saya akan menerangkan tentang latar belakang kajian tentang masalah obesiti di Malaysia. Nombor 1, pola makanan tidak sihat. Pengambilan makanan yang tinggi lemak, gula dan garam telah menjadi amalan biasa dalam diet masyarakat Malaysia. Yang kedua, sedentary. Perubahan dalam cara kerja dan hiburan yang lebih berpaksi elektronik menyebabkan kurangnya aktiviti fizikal dalam kehidupan harian. Yang ketiga, kurang kesedaran. Kesedaran mengenai pentingnya pemakanan sihat dan aktiviti fizikal masih rendah dalam masyarakat. Banyak yang tidak menyedari risiko obesiti dan kesan negatifnya terhadap kesihatan. Yang keempat, faktor ekonomi. Makanan sihat seringkali lebih mahal daripada makanan segera, menyebabkan ramai yang memilih opsi makanan yang kurang sihat atas faktor kos. Yang kelima, perubahan demografi. Perubahan demografi seperti urbanisasi dan peningkatan pendapatan juga mempengaruhi corak pemakanan dan aktiviti fizikal dalam masyarakat. Yang terakhir, kemudahan infrastruktur. Kurangnya kemudahan infrastruktur untuk aktiviti luar di setengah kawasan menyukarkan individu untuk menjalankan gaya hidup aktif. Nama saya Sakinah binti Abdul Malik. Saya akan sentuh tentang kajian-kajian tentang peningkatan atau risiko kegemukan di kalangan rakyat Malaysia. Ini adalah termasuk faktor genetik, persekitaran fizikal, amalan pemakanan dan gaya hidup yang boleh membuatkan kegemukan. Kajian ini juga akan menilai kesedaran pengetahuan masyarakat tentang obesiti dan risiko kesihatan yang berkaitan. Objektif lain adalah untuk mengkaji corak pemakanan rakyat Malaysia termasuk pengambilan makanan harian, jenis makanan dan juga amalan pemakanan. Kajian ini juga akan menilai tahap fizikal di kalangan penduduk masyarakat, termasuklah kekerapan senaman, jenis aktiviti fizikal yang dilakukan untuk menjalani hidup aktif. Selain itu, menilai akses masyarakat kepada makanan sihat, termasuklah pemilihan makanan-makanan yang sihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Salurita dari BHCM Fakulti FPMP. Saya ingin melanjutkan pembentangan tentang objektif kajian. Dengan merangka objektif, kajian ini akan memberikan info lebih mendalam berkaitan dengan obesiti di Malaysia dan memberi panduan untuk strategi pencegahan dan pengurangan obesiti di kalangan penduduk. Kajian ini juga bertujuan untuk menilai kesan program-program kesihatan awam yang telah dilaksanakan sebelum ini dalam usaha mengatasi masalah obesiti di Malaysia. Ini termasuk menilai keberkesanan kempen kesedaran, program pemakanan dan senaman serta sebarang inisiatif pemilihan yang telah dijalankan. Kajian ini juga akan mengkaji persepsi masyarakat terhadap program-program tersebut dan mengenal pasti faktor-faktor yang menyokong atau menghalang pelaksanaan program kesihatan awam. Terima kasih. Terima kasih.
Sekarang saya akan berkongsi kesan negatif obesiti terhadap kesihatan individu dan keseluruhan masyarakat. Amatlah besar. So, penyakit-penyakit kronik seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan komplikasi lain mengancam kesejahteraan rakyat serta menimbulkan beban tambahan terhadap sistem kesihatan negara. Bukan sahaja itu, impak ini seperti peningkatan kos perubatan, penurun produktiviti, dan penurun hidup turut menjadi cabaran yang harus diatasi. Oleh itu, adalah penting untuk mengambil langkah-langkah yang sistematik dan efektif dalam mengenai masalah obesiti di Malaysia. Langkah-langkah pencegahan yang berkesan perlu ditingkatkan, termasuk penyuluhan tentang pemakanan seimbang dan pentingnya aktiviti fizikal serta pembangunan persekitaran dan menyokong gaya hidup sihat. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan pelbagai pihak termasuk kerajaan, sektor awam dan masyarakat awam perlu diambil bagi memastikan keberkesanan usaha-usaha mengurangkan kadar obesiti dan peningkatan kesihatan masyarakat keseluruhan Malaysia. Terima kasih. Nama saya Vasan Sudaga. Hari ini saya nak membentang tentang penyataan masalah untuk tajuk masalah kesihatan obesiti di Malaysia. Masalah obesiti di Malaysia telah berkembang menjadi isu kesihatan yang semakin meruncing, menimbulkan perhatian serius di kalangan masyarakat serta pihak kesihatan. Walaupun kesedaran tentang risiko obesiti telah meningkat, namun kadar kejadian obesiti terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjuk tidak berkesan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan kadar obesiti di negara ini dapat diterokai kepada beberapa faktor yang kompleks. Gaya hidup tidak sihat yang dikuasai oleh pola makan tidak seimbang serta kurangnya aktiviti fizikal telah menjadi penyumbang utama terhadap peningkatan obesiti di kalangan penduduk Malaysia. Selain itu, faktor-faktor sosio-ekonomi seperti akses terhadap makanan yang tidak sihat juga turut memainkan peranan dalam meningkat risiko obesiti di kalangan golongan masyarakat. Selamat sejahtera kepada lecturer dan kawan-kawan. Nama saya Yamuna Gui. Saya akan berbincang pasal kajian tentang isu obesiti di Malaysia. Beberapa pertanyaan utama yang mungkin menjadi tumpuan penyelidikan termasuk kepelbagai etnik budaya, gaya hidup moden, faktor genetik dan biologi, dan kesihatan dan kesedaraan selain itu makanan rantaian cepat. Kepelbagaian etnik dan budaya, peranan yang kepelbagaian budaya dan etnik dalam menentukan corak pemakanan, pengaruh tabiat makanan harian dan perayaan budaya terhadap pengambilan kalori. Sesuatu individu perlu memperpentingkan kalori makanan semasa makan supaya tidak menjadi obes. Selain daripada itu, akses kepada makanan berkualiti tinggi dan pendidikan makanan. Semua orang perlu mengadakan knowledge mengenai kualiti dan pendidikan pemakanan. Oleh itu, gaya hidup moden yang diperpentingkan ini adalah untuk mengurangkan aktiviti fizikal dan peningkatan penggunaan teknologi. Banyakkan remaja dan dewasa pada masa sekarang memperpentingkan menggunakan teknologi dengan tidak membuat apa-apa exercise, aktiviti fizikal. Ini juga adalah satu sebab semua menjadi, bukan semua, segolongan menjadi obes. Strategi pencegahan termasuk menggalakkan aktiviti fizikal dan mengubah corak pekerjaan. Semua individu perlu mengamalkan sikap mengadakan aktiviti fizikal selama 20 atau 30 minit sehari. Faktor genetik dan biologi, peranan warisan genetik dan faktor biologi dalam obesiti. Penyelidikan untuk memahami punca genetik dan biologi obesiti. Ada juga golongan yang jadi obes sebab genetik. Implikasi terhadap penciptaan kaedah pencegahan dan disesuaikan. Kesihatan dan kesedaraan.
Kesan pendidikan kesihatan dan kesedaran terhadap obesiti. Penilaian berkesan program kesedaran dan pendidikan kesihatan menyesuaikan kaedah untuk meningkatkan kesedaraan masyarakat. Akhirnya, makanan rantaian cepat. Peningkatan makanan rantaian cepat dan hubungannya dengan obesiti. Pengaruh konsumsi makanan siap saji terhadap tabiat makan masyarakat. Kesannya terhadap kesihatan jangka masa panjang. Semua individu harap untuk menjaga kesihatan dengan mengambil kalori yang baik dan yang sepatutnya mengelakkan dari melibatkan diri dari obesiti. Thank you. Terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kesimpulan. Sehubungan dengan data yang disediakan adalah jenis bahawa tindakan segera dan kerjasama antara pelbagai pihak diperlukan untuk penyelesaian yang pilihan makanan yang lebih sihat. Kesederaan masyarakat tentang faktor yang menyumbangkan kepada obesiti adalah penting untuk menangani masalah ini. Masalah kesihatan obesiti di Malaysia memerlukan pendekatan holistik dan penyebaran dan kompleks ini. Kepekatan etnik, gaya hidup moden, faktor genetik, pendidikan kesihatan dan pengaruh industri makanan rantaian cepat semuanya berkontribusi kepada peningkatan kadar obesiti di kalangan penduduk. Kajian pemahaman yang lebih baik. Malaysia dapat merapatkan jurang kesihatan dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Keberhasilan dalam menangani masalah obesiti memerlukan kerjasama di antara pelbagai pihak termasuk kerajaan, sektor swasta dan masyarakat